Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Okay, hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membuat perbincangan sedikit tentang tamadun India dan Jepun memberikan perubahan dalam negara Malaysia. Kita sekarang dengan Yasmin. Okey, pertama sekali pengaruh tamadun India ni paling banyak yang ada di tamadun Malaysia kerana seperti yang kita tahu masyarakat India merupakan masyarakat yang lama duduk dekat negara kita kerana mereka telah imigran ataupun berpindah daripada negara India ke Malaysia semasa peperangan. Okey, antara pengaruh-pengaruh seperti agama. Okey, agama Hindu merupakan agama yang terbesar dan agama tersebut telah dianuti oleh masyarakat India di Malaysia. Okey, selain itu ialah bahasa. Okey, masyarakat India Malaysia juga menggunakan bahasa Tamil. Bahasa Tamil ni lah juga bahasa yang paling lama di dunia kerana digunakan pada tamadun India iaitu masyarakat Dravida yang berada di selatan India. Seterusnya ialah dari segi seni bina. Okey. Seperti yang kita tahu, kuil adalah tempat beribadat dan tempat untuk mengumpulkan masyarakat. Okey, kuil ada berbentuk segi empat atau berbentuk bulat dengan ukiran-ukiran yang spesifik yang berasaskan agama telah dibawa daripada tamadun India sehingga kini. Walaupun sudah lama tapi pengekalan dari segi bentuk dan pengukiran kuil tersebut masih dikekalkan. Selain itu adalah Taj Mahal. Taj Mahal merupakan seni bina yang menunjukkan bahawa agama Islam tersebar di tamadun India. Okey, dia mempengaruhi sebab ada juga beberapa masjid ataupun surau di Malaysia ini menggunakan seni bina Taj Mahal sebagai panduan untuk membina atau mendirikan masjid atau surau. Saja. Saya serahkan kepada saudari Nurul Huda untuk membincangkan. Okey, seterusnya adalah apa pengaruh terhadap dalam pembinaan budaya masyarakat Malaysia. Pembudayaan tamadun Jepun ni dalam membina budaya masyarakat Malaysia ini boleh dikaitkan secara langsung dengan dasar pandang ke timur yang telah diumumkan oleh YB Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad pada 8 Februari 1982. Dasar pandang ke timur ini bermakna kerajaan akan membuat pengkajian, penelitian dan pemilihan terhadap contoh-contoh dan teladan yang baik daripada negara Jepun. Dan contoh-contoh dan teladan ini akan diubah sesuai dengan keadaan dan kesesuaian di Malaysia. Dalam dalam pengaruh ni, Malaysia tak ambil sepenuhnya daripada Jepun tapi ia dipraktikkan di Malaysia dengan mengetepikan teladan yang juga dipelajari dari negara-negara barat. Rasional dasar budaya ini ialah kerana Jepun kan merupakan sebuah negara maju dan beberapa bidang mereka adalah lebih maju dari negara Malaysia ni sendiri. So kejayaan mereka ini dijadikan contoh dan teladan kepada Malaysia dan seterusnya diteladani dan dipraktikkan untuk pembangunan negara. Antara perkara positif yang diambil daripada budaya masyarakat Jepun ialah kerajinan dan disiplin kerja masyarakat Jepun, kesetiaan mereka kepada negara dan perusahaan serta perniagaan di mana pekerja bekerja, memberi keutamaan kepada kerja dan produktif dengan mutu penghasilan yang berkualiti tinggi. Okey, budaya masyarakat Jepun ni juga mereka mengurangkan jurang perbezaan antara eksekutif dengan golongan pekerja dan sistem pengurusan yang menitik beratkan kejayaan jangka panjang. Itulah. Lepas tu, sebagai sebuah negara Jepun ni yang membangun, etika dan nilai kerja yang diamalkan mereka ini sesuai diterapkan dalam budaya masyarakat Malaysia yang berbentuk majmuk. Dasar ini seterusnya telah mewujudkan kerjasama yang rapat antara Malaysia dan Jepun terutama dalam bidang ekonomi
industri latihan teknikal dan akademik serta bidang penyelidikan. Sebab Jepun kan macam mereka paling terkenal pasal kerajinan mereka kan dalam belajar. Tu sebagai kesimpulan dalam pengaruh budaya Jepun ni terhadap Malaysia ialah dasar pandang ketimun ni menjadi salah satu usaha positif oleh kerajaan Malaysia untuk meningkatkan lagi prestasi pengurusan dan pembangunan negara. Dasar budaya ini juga memberikan kesan yang besar untuk ubah budaya kerja masyarakat Malaysia dan meninggikan prestasi serta daya pengeluaran negara. Ken, saya serahkan kepada saudari Khairin. Khairin. Okey, terima kasih untuk saudari Dayanti dengan saudara Huda. Saya juga menyokong apa yang kata bahawa tamadun Jepun ni ataupun orang Jepun ni sangat terkenal dengan disiplin dia orang dan kerja. Apa yang boleh saya katakan kat sini antara pengaruh besar atau antara pengaruh besar tamadun Jepun kepada ini apa yang saya katakan adalah rakyat Jepun ni dia menampilkan ataupun menonjolkan keterampilan bangsa mereka sendiri. Jadi tamadun Melayu ni sendiri sebenarnya mencontohi dan dipengaruhi oleh tamadun Jepun apabila tamadun Melayu ni sendiri pun menunjukkan Okey, tak apa. Kita teruskan dengan saya lah. Okey. Antara perkara yang bawa perubahan juga dalam Malaysia, antaranya ialah adat istiadat. Yang pertama ialah pengaruh Hindu yang jadi ikutan dalam masyarakat Melayu. Yang Yin cakap tadi, yang pertama adalah agama. Agama Hindu adalah agama utama bagi orang-orang India. Kemudian yang saya ingin katakan untuk seterusnya ialah tentang ikutan masyarakat Melayu dalam kehidupan mereka. Salah satu melenggang perut. Adat melenggang perut ni sebenarnya adat yang diambil daripada agama Hindu. Adat melenggang perut ni dilakukan untuk bagi orang-orang yang genap 7 bulan hamil dan dia tujuannya adalah untuk meletakkan dalam keadaan yang tepat untuk memudahkan dia untuk bersalin lah senang kata. Ada elakkan baby tu ataupun masa proses bersalin. Kemudian adat yang kedua yang orang India bawa dan kita masuk amalkan dalam kehidupan seharian kita ialah adat berinai. Dalam majlis perkahwinan ataupun sekarang ramai je yang guna inai ni untuk kecantikan ataupun perhiasan diri kan. Biasanya kita tengok inai-inai ni digunakan dalam majlis perkahwinan bila orang tu nak bersanding. Lepas tu ada pula adat menepung tawar, dia ada itu antara salah satu yang jadi ikutan dalam pengaruh negara adat kita kat Malaysia. Untuk tamadun Jepun pula yang Malaysia ikut dalam negara Malaysia yang tamadun Jepun yang Malaysia ikut antaranya ialah macam Huda kata tadi lah, dia punya disiplin, tahap kesetiaan dalam apa-apa yang diorang dalam hidup mereka diorang. Lepas tu salah satunya ialah dia punya pembelajaran pendidikan tu pun lain. Pendidikan Jepun ni
lebih kepada pendidikan terhadap adab dan sopan. Macam kita pergi sekolah dulu tadika dulu 5 tahun 6 tahun dah belajar ABC. Tetapi orang-orang Jepun pergi sekolah tadika orang ajar tentang adab dahulu. Kerana adab lebih penting daripada pendidikan. Sebenarnya ada Malaysia yang ikut jenis pendidikan dekat Jepun tu. Okay, itu saja daripada saya nak tambah Pastikan. sedikit saya nak tambah sedikit perkongsian bagi tamadun Jepun ni, antara salah satu pengaruh yang kita boleh tengok adalah daripada segi kelaktangan. Dalam tamadun Jepun, mereka ni ada menghasilkan kelaktangan, contohnya sebab mereka gunakan contoh barang tunjukkan macam mangkuk tu untuk upacara minum teh. Jadi tamadun Melayu ni sebenarnya ada juga ambil unsur daripada tamadun Jepun, di mana mereka kita sendiri ada menghasilkan barang-barang dalam tamadun Jepun juga. Mereka ada menghasilkan ataupun memperkenalkan kain tenunan yang berasal daripada sutera. Jadi sutera ni pun ada dalam tamadun Melayu dan diguna pakai oleh orang Melayu, tapi khususnya bagi perempuan Islam. Jadi ini kita dapat tengoklah pengaruh tamadun Jepun dalam tamadun Melayu. Itu sahaja bagi pandangan saya. Okey, akhir kata saya ingin simpulkanlah bahawa perubahan ataupun perkara yang berlaku dekat Malaysia ni sebenarnya disebabkan oleh daripada ketamadunan negara-negara luar juga seperti India, Jepun. Benda ni terjadi sebenarnya bila berlakunya aktiviti perdagangan dahulu dan juga aktiviti imigran macam Dayanti kata tadi. So daripada situ semuanya boleh berubah dan ada membawa kesan buruk dan ada juga bawa kesan baik. Keseluruhannya sebenarnya perkara-perkara yang diikut ni sebenarnya banyak kepada kesan-kesan baik. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih untuk perbincangan kita hari ini. Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk perbincangan akan datang. Terima kasih Terima atas kasih. perkongsian yang bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.